Realitinya tidak. Sehari selepas Aidilfitri, Kelantan dan Terengganu mengadu tiada bekalan gula pasir di pasaran, di kedai runcit maupun di pasar raya, ya, di Kelantan dan di Terengganu. Semacam kesan domino, kekurangan bekalan gula menjangkit pula ke Perlis dan Kedah semasa Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Sekalipun ada beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut daripada pihak kerajaan, namun realitinya gula pada hari ini masih berkurangan. Lebih memeritkan, terdapat peniaga mengambil peluang menaikkan harga gula sehingga RM4.50 akibat kekurangan ini. Ini menyebabkan peniaga dan penjajah makanan dan minuman mengalami masalah untuk menjalankan perniagaan mereka akibat ketiadaan gula. Persoalan saya ialah berkaitan kawalan harga gula di pasaran, khususnya pasar raya. Setiap pembeli hanya dibenarkan membeli 2 kilo sahaja jika ingin mendapatkan harga yang murah. Bagaimana dengan nasib peniaga kecil seperti membuat kuih, penjual air balang dan juga penjajah? Jika ingin mendapatkannya di pasar raya dengan harga yang murah, mereka hanya mampu membeli 2 kilo sahaja. Dan jika membelinya di kedai-kedai runcit, mungkin mereka dibenarkan membeli dengan jumlah yang banyak, tetapi harganya mencecah di antara RM3.50 hingga RM4.50. Ini tidak termasuk bahan-bahan lain yang terpaksa mereka membelinya dengan harga yang mahal. Maka akhirnya harga kuih terpaksa dijual dengan harga yang mahal. Contohlah saya bagi. Contohnya sebelum ini kuih dijual dengan harga RM4, 4 biji RM1. Kemudian 3 biji RM1. Tapi pada hari ini dah jadi 5 biji RM2. Dan mungkin suatu masa nanti akan dijual dengan 2 biji RM1 ataupun dengan saiz yang lebih kecil. Harga murah, kuantiti banyak tapi saiz kecil. Di dalam masalah gula yang kita hadapi sekarang, adakah kerana pihak pengilang lebih berminat untuk memasarkan gula di pasaran luar kerana harga yang ditawarkan lebih tinggi? Oleh itu, permintaan mereka lah yang dipenuhi kerana harga yang lebih ditawar oleh pasaran luar. Jadi menurut kerangka pemikiran sistem kapitalis, masalah gula boleh diselesaikan dengan menaikkan harga gula setara dengan apa yang dibayar oleh pasaran luar. Adakah kerangka ini boleh disebut sebagai ihtikar ataupun monopoli? Sedangkan Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'. Monopoli hanya dilakukan oleh orang yang bersalah. Sistem ekonomi Islam tidak menjadikan mekanisme harga semata sebagai alat pengagihan, kerana mekanisme harga menyebabkan golongan yang tidak mampu membayar lebih tidak dapat memenuhi keperluan prima dengan sempurna. Mekanisme harga juga semakin mencengkam hidup golongan miskin di dalam pasaran terbuka, malah negara miskin juga semakin dicengkam oleh mekanisme ini. Sistem Islam melihat manusia itu sebagai subjek yang perlu dipenuhi keperluan asas hidupnya. Negara menjamin sepenuhnya keperluan asas rakyatnya dan tidak membiarkan harga secara bebas menentukan keagihan. Saya ingin bertanyakan Menteri, berapa lamakah masalah kekurangan gula di pasaran dapat diselesaikan? Adakah dengan kebenaran kerajaan kepada syarikat baru ini dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera? Kerana saya risau ini akan kembali terutamanya menjelang Hari Raya Aidil-Adha yang bakal menjema nanti. Tentunya kesukaran dan keperitan yang sama akan berulang kembali. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Pembahas terakhir saya jemput Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker kerana membenarkan saya untuk ambil bahagian. Menteri, kalau kita lihat gula jernih ini sebenarnya sudah ada di pasaran. Sekarang sudah mula dijual. Dan kita lihat apa yang berlaku hari ini. Kalau kita berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Menteri tadi, 42,000 metrik tan sebulan telah dibekalkan. Jadi kita nak tahu berapakah permintaan atau penggunaan untuk sebulan. Adakah 42 metrik tan ini cukup untuk kegunaan kita satu bulan? Dan hari ini kita lihat kita ada gula dalam packaging 50 kilo yang sepatutnya digunakan oleh komersial. Tetapi oleh kerana harga 1 kilo packing lebih murah, hanya sekadar RM2.95. Jadi rata-rata semua peniaga akan membeli gula 1 kilo, packaging 1 kilo. Dan hari ini, apa yang berlaku di luar sana yang kita lihat, dua pengeluar ini apabila mereka menerima tempahan daripada pemborong, mereka akan kata, hari ini saya ada dua jenis. Satu RM4.80 gula jernih, ya. Satu jenis gula rakyat. Jadi apabila anda nak tempah untuk gula rakyat, anda juga perlu tempah gula jernih. Itu ialah apa yang berlaku di pasaran sekarang. Ya, sebab mereka nak survive. Ya, dia kata kamu order ini,
perlu ada orders percentage of gula jenis. Baik, bila pemborong sudah beli, dia terpaksa belilah. Kalau dia tak beli dengan combination tersebut, barangkali dia tidak akan terima bekalan. Ya, tempahan dia akan ditolak ataupun dilewatkan. Baik, pemborong sudah terpaksa tempah dengan cara begitu, sudah pasti pelanggannya akan nak beli gula rakyat sebab harganya RM2.95. Jadi apa yang dia order, yang dia beli, yang dia tempah untuk gula jernih ini, dia tak dapat dijual. Jadi apa yang akan berlaku? Dia juga akan mengenakan syarat yang sama kepada pembeli. Ya, peniaga ke, siapa ke? Okey, hari ini nak beli gula rakyat, you perlu juga beli gula jernih. Barulah saya akan terima tempahan anda. Jadi apa yang saya akan foresee, apa yang saya akan ramalkan dengan adanya sistem dua harga ini, apa yang berlaku akan wujud black market, ya, pasaran gelap. Di mana sebab hari ini kalau pasaran tak ada gula, you nak beli gula jernih. Kalau saya ada gula rakyat, bolehlah saya jual you RM3.50. Sebab 35 sen, RM3.50 masih lagi murah berbanding dengan harga gula jernih. Ini akan berlaku dalam masa akan datang. Jadi soalan saya kepada Menteri, pelaksana ini adakah satu pelaksanaan jangka panjang ataupun ini adalah satu pelaksanaan jangka pendek? Sebab saya lihat kalau kita ada dua jenis harga ni, dia akan menimbulkan masalah di masa depan di pasaran yang sebenarnya sudah pun mula ada wujud masalah sedemikian. Jadi saya harap Menteri boleh ambil berat tentang ini. Apabila ada dua harga ini, inilah masalah yang akan muncul dalam masa akan datang. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kotak Melaka. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bangun dan saya mendengar dengan teliti persoalan yang dibangkitkan dan semuanya menjurus kepada sama ada dengan pelaksanaan dua jenis gula ini, akhirnya ia dapat untuk menjadi satu, dengan izin, total solution, satu solusi yang akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Rasah telah membangkitkan apakah akan ada komplot. Ini samalah dengan nafas bagaimana Kota Melaka juga bimbang akan berlakunya perkara seperti ini. Dan betul, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita seharusnya kemukakan solusi dalam bentuk ada options, ada pilihan-pilihan. Kerana kita mesti mengambil pendekatan business, friendly business. Ya. Kita mengambil pendekatan meraihkan dan menjadi pemudah cara kepada golongan industri. Rantaian bekalan itu mesti dipastikan sempurna dan akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Sekiranya kerajaan hanya teliti satu perkara sahaja yang dibimbangi oleh Yang Berhormat, berlakunya sebagai contoh semacam kita meraihkan industri, kita boleh sebenarnya untuk mengambil sikap. Saya dah baca fakta tadi dan izinkan saya Tuan Ketua untuk sedikit perkongsian. Kalau mengikut harga gula di rantau Asia Tenggara, Malaysia kita jual RM2.85 lagi. Thailand RM3.45, Laos RM4.06, Indonesia RM4.67, Cambodia RM5.54, Vietnam RM6.49, Brunei RM6.52, Singapura RM6.53, Myanmar RM6.59, Filipina RM8.66. Berdasarkan pada harga ini, ya, tapi saya tahu jawapan ini tidak popular.
Janganlah banding sana sini. Apa tugas kerajaan? Tetapi harga bahan mentah, raw sugar, since 2021 telah naik 3 kali ganda. Kerajaan ada pilihan untuk meraihkan industri. Kita naikkan RM1. Kalau naik RM1, hari ini Perang Dunia yang keempat kelima dalam Dewan ini. Tetapi kerajaan mengambil sikap yang sangat cermat. Bagaimana caranya? Kita beri option. Macam, ialah sebagai analogi yang mungkin tidak 100% tepat, round 95. Kita subsidi, kita kawal. Tapi kita buka round 97 dan round 100 kerana ada pelanggannya, ada penggunanya, ada yang hendakkan kualiti minyak yang seperti itu. Dan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya gula-gula yang gula jenis gula yang so-called premium ni memang telah ada di pasaran. Sebagai contoh, gula castor gula, icing sugar, golden brown sugar, soft brown sugar, better brown sugar, commercial brown sugar. Ini telah ada dilambakkan di pasaran dengan harga yang kerajaan tidak kawal, ikut harga market. Bukan satu perkara yang pelik sebenarnya. Tetapi untuk kita meraihkan ataupun kita bersikap memberikan pilihan kepada industri, so dia ada satu jenis produk yang dia boleh jual dengan harga yang tidak kita kawal, ada marketnya, ada golongan yang mungkin ingin membeli gula yang lebih baik pada pandangan mereka, dan juga sebab itu dalam jawatan kuasa task force yang kerajaan bincang dalam kabinet, kita masukkan MITI. Kenapa? Sebab sekiranya gula premium ini benar-benar berkualiti, dia jernih, maka dia mungkin ada pasaran yang lebih baik di peringkat antarabangsa. Jadi syarikat ada pilihan. Di samping kerajaan tidak setakat hari ini tidak berkompromi untuk tidak menaikkan harga gula bertapis, kasar dan halus pada harga RM2.80 dan harga RM2.95. Saya harap itu clear ya. Dan apabila kita memberikan mereka lisens ini, kita telah mengadakan libat urus bukan sekali, 4 kali, dan jaminan daripada dua syarikat ini, MSN dan juga CSR, ialah mereka mesti di samping lisens itu dikeluarkan, mereka mesti pada setiap bulan mengeluarkan minimum 42,000 metrik tan. Itu sebagai syarat. Dan sekiranya berlaku pelanggaran, ramai yang ahli yang berhormat tadi, akan berlaku penyorokan, akan berlaku pakat-pakat, ya, ini akan melibatkan competition, pencatutan. Ada syarikat-syarikat atau kedai-kedai hypermarket, supermarket, kedai runcit pendalaman yang menjadi mangsa. Mereka memberikan syarat nak beli gula yang murah itu 2 paket, mesti beli 1 paket juga harga gula yang mahal itu, maka kita ada banyak akta yang boleh kita mengheret mereka ke muka pengadilan. Saya mengambil kesempatan lagi sekali dalam Dewan Yang Mulia ini, sama ada pengelang, sama ada pemborong, sama ada peroncit, sekiranya mereka bermain-main ataupun berkomplot tentang harga gula rakyat ini, you will face the music. Mereka akan didakwa, mereka akan disaman ataupun dibawa ke mahkamah, dan sama ada kelang, sama ada pemborong, sama ada kedai runcit, mereka serta-merta akan disenarai hitamkan. Menangislah air mata darah berjumpa saya di pejabat, tidak akan saya kompromi demi rakyat. Itu jaminan yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang bermain-main dan mengambil kesempatan ini. Terima Menteri. Untuk rasah lagi, sekejap saya habiskan dulu beberapa perkara ini. Kenapa CSR pada bulan Mei keluarkan hanya 16,000 metrik tan? Pada bulan Mei ini kita turun padang, yang berhormat ya. Kita turun padang dan saya sendiri telah pergi mengambil inisiatif mengadakan dialog dengan mereka. CSR ni dia ada beberapa yang dikatakan mereka membuat maintenance mereka, dan mereka beli boiler yang baru ya. Nak pesan boiler tu setahun baru sampai. Kemudian bila sampai itu kerja-kerja pemasangan itu mengambil masa. Sebab itu mereka agak ketinggalan sedikit daripada pengeluaran, tetapi ditampung oleh MSN
yang masih besar itu lebih kurang bezanya dalam 20,000 metrik tan itu ditampung oleh MSN. Itu tidak ada masalah sebab dia balance dari segi bekalan. Dan apa yang dibangkitkan oleh Rasah yang ketiga adalah mengapa gula di Kelantan Terengganu semasa Hari Raya Aidilfitri, yang juga dibangkitkan oleh rakan saya di Kuala Kerai. Tapi saya minta maaflah, janganlah kata tak ada bekalan terus. Itu krisis. Bila krisis ini berat yang berhormat, nanti pecah gudai. Ada bekalan tetapi kekurangan. Itu faktanya. Dan apabila berlakunya Tuan Ketua, apa aduan. Saya sendiri hari-hari mendengar aduan. Kalau sampai ke handphone saya itu pukul 1 petang, satu minit akan sampai kepada Ketua Pengarah Penguatkuasa, dan insya-Allah pada hari itu sebelum terbenam matahari sekiranya boleh kita selesaikan mana-mana kekurangan bekalan. Yang berlaku di Kelantan Terengganu ni sahabat hamba Kuala Kerai ni lah, kita orang Kelantan ni dia guna banyak sikit lah. Masa raya lah, seraya ni banyak benda lah. Manis nothing Kelantan ni. Itu je, kegunaan gula tu. Jadi, mungkin itu adalah isu di mana daripada saya balik daripada Kuala Lumpur, balik ke Kelantan Terengganu itu mungkin kegunaannya pada waktu itu, tetapi dapat kita hasil dalam tempoh 2 hari. 2 Mei, kami menerima laporan itu, kita ada sidang akhbar 4 Mei. Alhamdulillah selesai. Kelantan Terengganu kita hantar bekal yang cukup sehingga kereta-kereta dan kenderaan KPDN sendiri mengangkat gula. Kalau lori banyak coti lah pada waktu itu, tapi kenderaan kerajaan sendiri menolong, membantu mengangkat gula-gula ini supaya sampai ke tempat-tempat yang tertentu. Saya juga mengambil Kuala Terengganu. Saya kendiankan sikit pasal dia tidak ada dalam dewan ini. Shah Alam, bagus soalan ini kerana saya rasa gula jernih ada pilihan dengan penguatkuasaan gula jernih ini dibimbangi juga samalah. Bimbang dia akan menjadi suatu perkara yang memungkinkan berlakunya penyelewengan dan seumpamanya. Tuan Ketua, kita kena address begini isu polisi, dasar, penguatkuasaan, undang-undang dan peraturan ini satu isu. Berlakunya penyelewengan, penyeludupan. Ambo 2 hari lepas berada di Rantau Panjang. Bersama dengan pegawai kuasa, polis marine dan seumpamanya menyelusi Sungai Golok. Dan nampak sendirilah bagaimana dinamika dan bagaimana kroniknya, bagaimana kita nak isu barang-barang kita yang bersubsidi ini khususnya menyeberangi sempadan ini. Tapi isu itu kita kena address separately. Yang kerana isu itu kita tak boleh nak buat kerja. Dia tidak begitu. Penguatkuasaan, polisi, undang-undang akan tetap kita kuasaan. Yang langgar lampu merah akan tetap langgar lampu merah. Mereka akan menghadapi apa yang dikatakan isu perundangan. Maka setakat ini yang saya telah memberikan komitmen ke atas beberapa isu yang berlaku ini. Kita harap pihak industri ini yang ada 2 ini, MSN dan CSR, dengan kita memberikan mereka lisensi ini, mereka sebenarnya mendapat, kalau mereka terus melaksanakan kesempatan ini, mereka sebenarnya ada way forward. Kerana cross subsidi itu berlaku. Dan dengan bantuan kerajaan MITI untuk facilitate mereka supaya bahan-bahan ataupun kualiti gula premium kita itu memang boleh masuk pasaran antarabangsa, dia akan dapat harga yang lebih baik. Sebab marketnya ada. Dan kemudian juga kepada syarikat-syarikat MSN dan CSR ini, cuma kita mengharapkan mereka memberikan komitmen sebagaimana yang mereka janjikan. 2 syarikat ini mesti memenuhi keperluan sebulan sebanyak 42,000 metrik tan minimum. Kalau mereka gagal, maka kerajaan akan mengambil tindakan, termasuklah kerajaan akan memikirkan masuk Kuala Kerai tadi, adakah kalau nak mengatasi perkara ini pada masa akan datang, kalau Kuala Kerai dan rakan-rakan lain berminat nak meniaga gula, kita beri IP.
Yang Berhormat Menteri, masih banyak lagi nak jawab. Ada satu saja lagi. 2 minit lagi. Bagi saya 5 minit. 2 minit. 2 minit, okey. Kerana berdasarkan dengan harga gula mentah dunia yang ada pada hari ini dan kenaikan gas asli yang ada pada hari ini, Kementerian telah pun offer beberapa AP ini kepada syarikat lain. Maka dengan terus terang saya mengatakan banyak syarikat-syarikat yang kita tawarkan ini tidak berminat. Kenapa tidak berminat? Kerana harga gula ini masih kita kawal demi kepentingan rakyat. Tetapi sekiranya harga gula ini kita angkat, kita apungkan, maka ramailah industri-industri players yang berminat untuk masuk ke dalam industri ini. Itu formulanya yang berhormat. Demi rakyat, kita masih memastikan harga gula ini tidak dinaikkan setakat pada hari ini. Di masa akan lain, kalau ekonomi kita dah pulih, GDP kita makin melonjak, pada zaman kebilangan, FDI banyak masuk, pendapatan rakyat dapat ditingkatkan, mungkin pada masa dan ketika itu kita boleh memikirkan untuk harga gula ini kita apungkan. Akhir sekali, saya nak jawab. Menteri, demi rakyat, Menteri. Saya nak tanya sikit demi rakyat. Menteri, sekarang kita ada pengalaman dengan telur, masalah telur. Harga yang dikawal, harga telur yang dikawal, kebiasaan apabila kita pergi ke pasaran, sukar untuk kita dapat stok. Ya, sukar untuk kita dapat stok. Tetapi telur yang tidak, harganya tidak dikawal, berlambak di pasaran. Ya, telur omega ke apa ke, semua yang tak kawal banyak. Jadi itu yang kita khawatir. Ya, itu yang disebut oleh Menteri, demi rakyat. Kita nak pastikan gula yang disubsidi ataupun gula rakyat ini dapat dinikmati oleh golongan B40 terutamanya. Dan kita semua tahu sebenarnya penggunaan gula ini yang guna paling banyak bukannya golongan B40 tetapi peniaga-peniaga ataupun kilang ataupun industri, mereka guna paling banyak gula. Jadi kita tak nak wujud satu keadaan di mana bila golongan B40 nak pergi beli gula di pasaran, sukar untuk mereka dapat paket 1 kilo. Itu yang kita risau dan kita harap supaya ya kita dapat kawal keadaan ini tidak akan wujud. Baik, Yang Berhormat dan Ketua. Kita ada dua pilihan. Di sini ada pengalaman jadi kerajaan, di sana pun ada pengalaman jadi kerajaan. Kita ada cara dan kita ada pilihan. Okey. Untuk menjawab soalan itu, kita ambil satu option. Ya, iaitulah kalau kita rasa berlakunya pencatutan, berlakunya apa yang dikatakan berlakunya pilihan untuk mereka jual yang lebih mahal. Okey? Kerajaan mengambil sikap sebagai contoh, kita apungkan harga. Apa akan terjadi? Industri suka, rakyat akan terkesan. Option yang kedua, yang seperti yang Berhormat sebutkan tadi, bahawa kita juga punya pilihan, iaitu penguasaan kita tingkatkan. Kita full force dengan strength yang ada pada kita, kita boleh gunakan sepenuhnya. Ataupun yang ketiga yang Berhormat, yang menjadi isunya adalah dengan kenaikan harga gula dunia, secara faktanya yang tidak boleh kita elakkan, kita tak bagi langsung option kilang tutup. Maka risiko mana lebih teruk? Besok berlaku krisis gula kerana kerajaan mengambil sikap demi rakyat, tak bagi option langsung kepada industri. Mana lebih teruk? Bagi saya, langkah kerajaan mengambil sikap yang bijak, pertengahan, moderation, wasatiyah adalah kita beri sedikit window dengan kita mengambil sikap kita pro business, kita beri sedikit option dan kita kawal apa kesannya. Dan kepada mana-mana syarikat yang mengungkir janji, tidak honor apa yang mereka tulis dalam perjanjian, sekali lagi saya katakan mereka akan berdepan dengan tindakan. Jadi setakat itu yang boleh kita jawab, Yang Berhormat. Akhir sekali, 1 minit, Kuala Terengganu acap kali bangun ya, untuk mengatakan kerajaan tak ambil pusing sangat harga Hulu Terengganu ya. Okey, saya nak bacakan. Kita ada pengalaman jadi kerajaan
demo pun ada pengalaman jadi kerajaan. Sebagai kerajaan, tak berubah. Setakat lepas PH ambil alih sekejap, lepas tu PN, barulah sekarang ni perpaduan. Baik, harga gula tak berubah. RM2.80 mesin yang kasar, halus RM2.80 mesin. Minyak masak botol kemasan tak berubah. 1 kilo RM6.9, yang 2 kilo RM3.30, yang 3 kilo RM9.60. Tak naik. PN ke BN ke perpaduan ke, itulah harganya. Kita kawal demi rakyat. RTK yang cek COVID, yang harga runcit RM9.90. Face mask ini kita kawal. Vaksin COVID-19 kita kawal. Beras putih tempatan kita kawal. Kalau ada yang berlaku di kedai runcit pendalaman mungkin yang mengambil kesempatan, laporkan. Tak berubah. Yang barangan kawalan bersubsidi, harga kita kawal. Minyak masak paket RM2.50. Tak berubah. Di Ulu Terengganu ke, di Tanjung Piai ke, Bacok Kelantan ke, Kuala Kerai ke, harga itulah. Mana yang bukti yang fakta mengatakan kita tak kawal harga naik melampau? Itu saya nak bagi tahu. Tepung gandum RM1.40 mesin. LPG gas masak RM26.60. RON95 RM2.5 mesin. Diesel RM2.15. Ayam bulat RM9.4 kita cap harga. Ayam standard RM9.40. Telur sebagai contoh A, B, C, D kita kawal. Omega kita tak kawal lah. Jadi mana datang faktanya yang kerajaan membiarkan harga barangan yang dikawal bersubsidi ini naik melampau? Itu saya minta lah. Kalau ada jawapan daripada kedai mana, parlimen mana, sila adukan kepada KPDN, dan saya sebagai menteri yang ada pada hari ini akan mengambil tanggungjawab penuh supaya kita mengawal harga yang boleh kita kawal bersubsidi kawalan ini demi kepentingan rakyat. Terima kasih. Menyambung semula, pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2020. Saya akan baca senarai pembahas dahulu. YB Jelebu, YB Seputeh, YB Pasir Mas, YB Rasah, YB Bukit Bendera, YB Pokok Sena, YB Pasir Kudang, YB Rauk, YB Bagan Serai, YB Petaling Jaya, YB Kepong, YB Kuala Krau, YB Kopeng, YB Jelutong, YB Arau, YB Miri, YB Bakri, YB Batang Sadong, YB Tenom, YB Lubuk Antu, YB Sungai Petani dan YB Batu Pahat. Saya akan menjemput Yang Berhormat Jelebu. Setiap pembahas diberi 8 minit sahaja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk bahaskan perkara yang berkaitan. Saya cuma nak sentuh satu perkara saja, iaitu berkaitan dengan masyarakat orang asli. Hari ini saya nak fokus khusus Datuk Yang di-Pertua kepada hal ehwal yang berkaitan dengan kebajikan serta hak untuk orang asli di Malaysia, khususnya bagi kawasan Jelebu, kawasan parlimen saya dan juga di kawasan Negeri Sembilan. Walaupun tidak ada sebarang aduan kepada pihak Suhakam, tetapi ini bukan merupakan satu perkara yang kita boleh lepaskan dan saya akan kemukakan di dalam Dewan Rakyat ini. Saya lihat Datuk Yang Betul, dalam laporan Suhakam ini ada dinyatakan bahawa sebanyak 17 aduan yang diterima dan 9 aduan di Semenanjung, 7 di Sabah dan 1 di Sarawak sepanjang tahun 2020 yang lalu. Walaupun tidak terdapat seperti saya sebut di Negeri Sembilan khususnya, dan ini bukanlah satu perkara yang harus tidak menjadi perhatian kepada kita, dan kerana itu saya kemukakan berbagai perkara untuk kepentingan masyarakat orang asli di Negeri Sembilan. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua dan juga Dewan, di Negeri Sembilan kita ada 70 kampung orang asli yang utama, dan di kawasan parlimen saya sahaja kita ada 13 kampung yang kita namakan sebagai perkampungan utama masyarakat orang asli. Jika kita lihat kepada data yang ada di laman web JAKWA, setakat Jun 2022 terdapat lebih 209,000 jumlah masyarakat orang asli di seluruh negara,
dan di Negeri Sembilan kita ada lebih kurang sekitar 12,000 masyarakat orang asli. Ini memberikan peratusan lebih kurang sekitar 5 ke 7% di setiap kawasan parlimen. Angka ini merupakan satu perkara yang kita boleh ambil ringan seperti saya sebut, kerana dalam tempoh untuk 5 ke 10 tahun yang akan datang, jumlah masyarakat orang asli dari segi populasi di setiap kawasan ini akan bertambah daripada masa ke semasa. Saya nak tekankan bahawa dalam kehidupan masyarakat ataupun rakyat di negara kita, antara perkara pertama yang menjadi isu dan keperluan asas kita ialah tempat tinggal, makanan, pakaian, kesihatan dan lain-lain. Dan ramai di antara kita yang merungut keperluan asas yang kita sebut ini tidak mencapai tahap seperti tahap yang kita perlukan. Jadi kerana itu di waktu kita rasa kita tidak sempurna, tetapi masyarakat orang asli ini, untuk makluman Datuk Indra Putu, mungkin kawasan Datuk Indra Putu tidak ada orang asli, tetapi di kebanyakan kawasan ini, kepentingan dan keperluan asas ini yang berkaitan dengan air, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan tempat tinggal, perlu kita beri perhatian. Hari ini isu yang paling utama yang kita selalu bercakap, orang asli mestilah diberikan kepentingan yang berkaitan dalam soal itu dahulu. Dan saya nak sebut soal utama yang penting bagi masyarakat orang asli ialah tentulah isu yang berkaitan dengan isu tanah yang disebut oleh Bentong, yang disebut oleh beberapa kawasan parlimen sebelum ini. Isu tanah 3 saja Datuk Indra Putu. Yang pertama iaitu tanah bagi penempatan mereka, kemudian tanah pertanian dan juga kawasan rayau. Ini 3 isu pertama yang sampai hari ini belum lagi dapat kita laksanakan sampai ke peringkat yang boleh memenuhi sebahagian daripada keperluan keluarga dan juga masyarakat orang asli. Bila saya percaya ahli-ahli parlimen yang lain juga sama, apabila pergi berjumpa dengan masyarakat orang asli, ini adalah perjuangan pertama yang mereka perjuangkan. Berkenaan dengan tanah ni Datuk Betul, penempatan orang asli ini, saya mendapat makluman bahawa masih terdapat perkampungan orang asli yang tidak lagi diwartakan khususnya di Negeri Sembilan. Pada tahun 2014 dan kemungkinan tahun-tahun selepas itu, ada setengah tempat perkampungan orang asli telah pun diberikan orang kata gazet ataupun dengan izin diwartakan kawasan penempatan mereka, tetapi ada beberapa ketika, ada beberapa tempat terutamanya di kawasan Rangoi, di kawasan Parlimen Jelebu, di kawasan Kampung Ulu Kelaka masih lagi tidak digazetkan. Yang menjadi masalah kepada mereka ialah jika tanah ini tidak digazetkan sebagai kawasan penempatan, kemungkinan mereka akan kedudukan mereka di kawasan penempatan ini tidak dapat terjamin untuk masa depan yang masa akan datang. Kerana pihak kerajaan bila-bila masa boleh menggunakan hak ataupun akta kanun tanah negara untuk mengambil tempat penempatan mereka. Ini yang mereka risau. Kerana itu di Negeri Sembilan harus kita gunakan pendekatan supaya semua penempatan masyarakat orang asli harus digazetkan sebagai kawasan penempatan, dan ini boleh memberikan keyakinan untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. Begitu juga dengan soal tanah pertanian Datuk Betul. Ada setengah-setengah tanah yang mereka akan usahakan ini tidak diwartakan dan sudah berlaku pencerobohan terhadap tanah-tanah yang berkenaan. Mereka mengusahakan tanah-tanah pertanian sejak puluhan tahun, sejak generasi daripada satu generasi kepada generasi yang lain, tetapi apabila adanya sesuatu projek ataupun katalah agihan ataupun pelantikan di mana-mana untuk mengusahakan tanah itu, maka kawasan pertanian masyarakat orang asli juga terlibat. Kerana itu pertanian seperti masyarakat yang lain juga mempunyai satu aktiviti penting bagi mereka yang harus kita berikan perhatian, dan kawasan pertanian bagi masyarakat orang asli ini juga saya mengharapkan supaya pihak-pihak kerajaan dan kementerian memberikan tumpuan tentang akses laluan kepada mereka, kerana hasil-hasil masyarakat yang berkaitan dengan hasil pertanian ini tidak boleh dikeluarkan dan pihak-pihak orang tengah